most important conversation in your life is conversation with yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu sekali lagi di dalam Bicara di Kolbu. Jom tonton video ini sehingga akhirnya. Baiklah, hari ini kita nak kongsikan tentang strategi belajar berkesan. Ada 1001 cara dan kaedah bagaimana untuk mencapai keberkesanan dalam belajar. Dan hari ini cikgu akan kongsikan beberapa perkara bagaimana seseorang itu belajar dengan berkesan sekali. Yang pertama ialah sila pastikan timbulnya rasa keseronokan dalam diri dalam proses kita menuntut ilmu. Kerana dengan keseronokan yang ada dalam diri kita, kita mampu untuk menambah minat dalam memperolehi dan mempelajari sesuatu pelajaran. Keseronokan belajar itu penting kerana prestasi dan pencapaian anda pada masa akan datang ditentukan oleh tindakan anda pada hari ini, bukan dipengaruhi oleh kejayaan atau kegagalan anda pada masa yang lampau. Yang lalu sudah pun berlalu. Yang penting hari ini anda memberikan tumpuan pada apa yang berlaku dalam sesi pembelajaran hari ini. Walaupun pencapaian atau kegagalan anda masa lampau, anda masih boleh membaikinya untuk mengubah sejarah hidup anda pada masa akan datang dengan syarat mesti bersungguh-sungguh mulai sekarang. Bila keseronokan mula timbul, maka hilanglah rasa bosan. Jadi lagi rasa letih dan lesu serta perasaan yang penat. Maka kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam mencari apa yang kita ingin cari di dalam satu pembelajaran itu. Maka kita harus sentiasa tanamkan azam dalam diri supaya kita seronok nak belajar. Mungkin ada mata pelajaran yang kita tidak sukai, yang mana kita beranggapan bahawa mata pelajaran itu tak ada kaitan dengan kejayaan atau cita-cita kita. Sebagai contoh, kita nak buat dalam bidang kejuruteraan misalnya, dan saya menganggapkan bahawa subjek biologi itu tidak penting kepada kita. Dan anggapan ini merupakan anggapan yang salah. Kerana dalam sistem pendidikan negara kita yang kita pelajari di sekolah rendah dan sekolah menengah, semua subjek-subjek itu akan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita untuk bersedia dalam mengharungi apa saja kerjaya di masa akan datang. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana saya nak mengatasi pemikiran dan perasaan itu? Caranya dengan anda bangkit dan memperbaiki segalanya. Dengan cara anda mempelajari bagaimana untuk anda menguasai subjek-subjek yang anda lemah, serta cuba mempelajari apakah teknik dan kaedah terbaik menguasai subjek-subjek tersebut. Ini secara tidak langsung akan membantu anda mencapai dan memupuk keseronokan dalam belajar. Perkara kedua dalam strategi belajar berkesan ialah bagaimana kita meningkatkan konsentrasi. Dalam PDPR misalnya, kan, apabila guru mengajar sesuatu subjek yang diajarkan kepada kita, bagaimana sebagai seorang murid dan pelajar kita menyediakan diri kita untuk menyediakan minda kita supaya kita boleh memberikan 100% fokus dan konsentrasi terhadap apa yang ingin cikgu ajarkan. Maka kita harus bersedia dengan awal, bangun awal pagi, bersedia di hadapan gadget kita untuk mendengar apa yang akan guru ajarkan. Sediakan alatan tulis, kelengkapan yang sempurna di hadapan kita, dekat dengan kita, supaya kita tidak tercari-cari. Maknanya ialah perlu ada persiapan yang rapi sebelum bermulanya PDPR. Kedua, semasa guru mengajar, berikan tumpuan 100% terhadap apa yang guru ingin sampaikan. Jangan di mata lain, di tangan kita pula ada gadget yang lain, akhirnya hilang fokus dan tumpuan. Apa yang guru sampaikan tak sampai kepada kita dengan jelas sekali. Dan yang ketiganya, setelah guru selesai menyampaikan PDPR, untuk memastikan bahawa kita benar-benar konsentrasi terhadap apa yang guru ajar. Kalau ada persoalan, tanyakan soalan, kemukakan pandangan dan memberikan perkongsian sepanjang PDPR. Semoga dengan ini akan meningkatkan lagi cara dan strategi belajar yang berkesan. Sebab itu, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang pertamanya ialah jangan pernah memilih kasih antara guru. Yang kedua, jangan pernah memberikan gelaran-gelaran tertentu kepada guru-guru yang mereka tak sukai. Dan yang ketiga ialah perlu anda sukai guru yang mengajar itu terlebih dahulu sebelum anda menyukai subjek ataupun mata pelajarannya. Ini kerana dengan mengamalkan perkara-perkara ini, anda akan dibantu untuk mempercepatkan proses menerima ilmu. Semakin cepat anda menerima pengetahuan, semakin banyaklah pengetahuan yang anda akan perolehi.
Dan di sebalik daripada itu ialah untuk anda mengecapi keberkatan dalam menuntut ilmu. Perkara ketiga dalam membincangkan strategi belajar berkesan adalah bagaimana kita meningkatkan daya ingatan serta memperkuatkan jiwa dan perasaan. Dalam hal ini, kita haruslah memastikan bahawa keupayaan minda kita ini digunakan sepenuhnya dalam proses kita menuntut ilmu. Ramai pelajar yang keliru dengan kata-kata study smart, not study hard. Kata-kata yang lebih tepat sebenarnya ialah study smart and study hard. Untuk cemerlang, seorang pelajar perlu bekerja keras. Itulah study hard. Study smart ialah belajar dengan cara bijak. Maksudnya, belajar dalam masa yang pendek pun boleh menghasilkan pencapaian yang tinggi. Betapalah jika belajar dalam jangka masa yang panjang, sudah tentu akan menghasilkan pencapaian yang lebih tinggi dan lebih baik sekali. Yang malangnya ialah pelajar yang bekerja keras dengan belajar dalam jangka masa yang panjang namun tidak upaya untuk menghasilkan pencapaian yang baik. Dalam meningkatkan daya ingatan, kita haruslah lebih dahulu mengetahui tentang kehebatan ciptaan otak. Otak adalah anugerah Tuhan yang paling berharga sekali. Allah menciptakan otak dengan didulungi oleh tengkorak kepala yang keras supaya otak tidak mudah rosak dan cedera. Otak dimuliakan dengan diletakkan di posisi teratas dalam komposisi tubuh manusia. Daripada kajian, otak kanan lebih khusus dalam membentuk proses maklumat secara holistik atau secara keseluruhannya. Otak kanan juga bertindak balas dengan irama, image, warna dan daydreaming atau berhayal. Manakala otak kiri pula memproses maklumat satu persatu, dan otak kiri bertindak balas dengan perkataan, nombor, logik dan analisis. Untuk itu, untuk menjadi pelajar yang cemerlang, anda haruslah menggunakan kedua-dua belah otak ini ketika belajar. Kuatkan jiwa dan perasaan, hadapi kesusahan dengan tabah. Kesusahan yang dialami kerana susah payah berusaha untuk berjaya hanya sekejap sahaja. Apabila hasilnya terselah, kita akan senang seumur hidup. Kejayaan tak mungkin datang bergolek dengan mudah. Dalam berhadapan dengan kesusahan, paksa diri anda, bukan manjakan diri. Orang yang memanjakan diri akan bertindak mengikut emosi dan perasaan semata-mata. Semua kerja yang susah akan ditinggalkan dan rela membuat kerja yang ringan yang bercorak hiburan sahaja. Adat alam, semua perkara yang bermula susah sebelum menjadi senang. Berjalan pada awalnya adalah begitu sukar bagi seorang anak yang kecil. Tetapi apabila telah dicuba berulang kali, jatuh dan bangun lagi, ia akhirnya menjadi mudah. Begitu juga dengan keajaiban yang dilakukan oleh pemain silap mata atau pemain sarkis. Nampak mustahil untuk dilakukan oleh orang biasa. Ada orang yang mengambil jalan mudah, terus menyatakan permainan atau perbuatan itu sebagai sihir. Namun adakah kita sedari bahawa betapa mereka ini mengulang dan mengulang lagi sehingga memastikan tidak ada kesilapan kecil yang berlaku semasa persembahan mereka. Ini membuktikan bahawa ketabahan, kesusahan, kepayahan yang diambil sebagai satu penguat dalam hidup menjadikan seseorang itu dilihat luar biasa. Kesimpulannya, hidup ini memang susah dan payah. Justru jangan biarkan kita hidup dengan kemalasan dan kebodohan. Letakkanlah nasib kamu di tangan kamu sendiri. Berkata ke dalam diri bahawa anda mampu untuk jadi yang terbaik. Kerana the most important conversation in our life is conversation with ourselves. Moga-moga bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.